Teman-teman semua, terlebih dahulu kita nak bincang ataupun nak kupas berkaitan dengan bagaimana untuk kita boleh menerima suatu ujian tersebut dan kita boleh menjadi tolak kepada syukur kita terhadap ujian. Yang pertamanya iaitu ialah kita kena faham dan kita kena tahu bahawasanya setiap daripada bencana yang berlaku kepada kita, musibah yang berlaku kepada kita itu, ia merupakan suatu perkara yang berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan suatu perkara berlaku, tentu ada perkara yang sebaliknya dan tidak akan sia-sia. Allah Taala berfirman dalam Al-Quran, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim." Tidak ada suatu kesusahan, bala bencana yang menimpa seseorang tersebut, melainkan itu berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan memimpin hatinya untuk menerima apa yang telah berlaku dengan tenang dan sabar. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-11. Jadi kita faham bahawasanya tidak mungkin berlaku suatu perkara itu secara kebetulan, tetapi adalah merupakan izin dan perancangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Yang keduanya, setiap apa yang berlaku ini, ia merupakan suatu perkara yang akan tetap berlaku. Maksudnya, oleh kerana kita ini masih lagi berada di dalam alam dunia. Dan alam dunia ini tak dapat tidak adalah merupakan alam ujian, alam cubaan. Jadi tak dapat tidak setiap perkara berlaku ini dia akan ekor kita. Dia akan berlaku kepada kita kerana kita berada di tempat ujian. Lainlah kalau sekiranya kita meninggal dunia dan akhirnya dibangkitkan di tempat di syurga, itu adalah tempat untuk kesenangan, bukan ujian. Jadi oleh kerana itu maka kita hendaklah tahu dan sedar bahawa kita sikit atau banyak, besar ataupun kecil, kita akan tetap menerima ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala merakamkan dalam Al-Quran, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan sesungguhnya, bukan main-main, demi sesungguhnya, sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan. Kadang-kadang bukan kita juga merasa takut pada musuh, bahkan kita takut pada diri kita sendiri. Kita bimbang tentang keselamatan diri kita sendiri. Contohnya kita berada dalam rumah. Dalam rumah kita kira selamat dah lah. Tapi kita rasa bimbang juga. Maka kita pun kunci pintu rumah, tingkap, jeriji dan sebagainya. Masuk dalam bilik kita kunci lagi. Juga kita diuji dengan perasaan takut terhadap keselamatan diri kita sendiri. Bukan hanya kepada musuh sahaja. Merasai kelaparan. Alhamdulillah kita di Malaysia nikmat makanan melimpah ruah dan sepatutnya kita sentiasa bersyukur dan mengelakkan daripada pembaziran. Dan berlakunya kekurangan harta benda, ini mungkin dilalui oleh rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita yang musibah kerana banjir, kebakaran dan sebagainya, kemalangan dan sebagainya. Dan seterusnya dengan kekurangan harta dan jiwa serta hasil tanaman, kematian dan sebagainya, tanaman tak menjadi, datang penyakit dan sebagainya. Itu merupakan di antara ia merupakan perkara yang bersifat ujian. Setiap daripada kita ini dalam bidang kehidupan masing-masing akan ada ujian. Bagi orang yang kerjanya adalah bercocok tanam, mungkin dia akan diuji dengan hasil tanaman. Bagi orang yang bekerja businessman, mungkin dia akan diuji dengan kekurangan harta benda, tiba-tiba gagal dengan perniagaan tersebut ataupun kerugian besar. Semuanya adalah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Allah Taala merakamkan dalam Al-Quran, "Wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkumus sabirin." Sungguh benar-benar kami akan menguji kamu sekalian agar kami mengetahui orang-orang yang berjuang dan orang yang sabar di antara kamu sekalian. Jadi Allah Ta'ala menguji kita ini dan memang kita berada di tempat ujian kerana Allah Subhanahu Ta'ala ingin memberikan kepada kita suatu anugerah yang besar, iaitu bagi orang yang sabar, insya-Allah diberikan ganjaran yang tidak terhitung nilainya. Oleh kerana kita berada di tempat ujian dan tak dapat tidak kita akan menerima ujian. Pokok mana sekalipun tak dapat lari daripada ujian. Oleh itu teman-teman semua, bagaimana? Adakah di sana syarak ataupun panduan daripada syarak yang diberikan kepada kita kalau kita ditimpa ujian? Jawapannya, ya.
tidak akan dibiarkan kita begitu sahaja. Tetapi syarak memberikan kepada kita panduan bagaimana kalau kita ditimpa ujian dan musibah. Dan inilah yang sepatutnya kita bersyukur kerana kita dipandu oleh syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila berhadapan dengan ujian. Yang pertama, bila kita ditimpa dengan musibah dan ujian, iaitu kita kena redha. Kenapa? Kerana ia merupakan sebahagian daripada takdir yang telah pun ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sebab memang kita akan ditimpa ujian dan itu berlaku, ia merupakan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita menerimanya dengan keadaan redha. Bagaimana Nabi bersabda, kataballahu maqadirul khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah. Allah Subhanahu Wa Taala telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50,000 tahun diciptakan langit dan bumi. Kita tak ada lagi, tetapi telah pun ditetapkan takdir bagi setiap makhluk akan berlaku sekian-sekian.